أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 6, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan iaitu khatrah samawiyah daripada Allah yang dikehendaki dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Maka tiadakah orang yang dibuka akan Allah, orang yang dibukakan Allah, yakni orang yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dadanya, yakni akan hatinya bagi Islam itu, maka iaitu orang yang dibukakan hatinya bagi Islam atas nur cahaya hidayah daripada Tuhannya, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iaitu yang terdahulu pembicaraan berkaitan dengan khatrah samawiyah, keinsafan yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinsafan yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikehendaki dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afama syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Maka tiadakah dipanggil istifham inkari, maka tiadakah orang yang dibukakan Allah, orang yang dibuka oleh Allah akan dadanya, yakni akan hatinya bagi Islam itu, maka iaitulah orang yang dibuka oleh Allah akan hati bagi Islam atas nur cahaya hidayah daripada Tuhannya, daripada Tuhan orang yang dibuka hati. Jadi kitab Minhajul Abidin memulai pembicaraan berkaitan dengan khatrah samawiyah, keinsafan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, keinsafan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila Allah Ta'ala mencampurkan keinsafan, jalan manakah yang nak dituruti akan disusung di dalam kitab Minhajul Abidin. Bila timbul keinsafan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mengerjakan ibadah, kemudian bergerak-gerak hati untuk berjalan akan jalan ibadah. Jadi ibadah, macam jalan ibadahnya macam mana akan disusun di dalam kitab Minhajul Abidin, yang mana terdahulu Imam Ghazali mengatakan susunan dalam kitab Minhajul Abidin ini susunan yang ajib, susunan yang luar biasa, tertiban ajiban, kata Imam Ghazali. Susunan yang luar biasa. Dimulai dengan keinsafan. Selepas daripada keinsafan
Jalan manakah yang kita sepatut turuti? Yang mana terkadang timbul keinsafan, kita pun ilmunya tidak ada. Kita ilmunya tidak ada. Hak dalam ayat ni pula keinsafan daripada Allah, taufik hidayah, maka masuk kepada agama Islam. Masuk agama Islam lagilah kosong, tidak ada ilmu. Orang yang asalnya bukan orang Islam, timbul keinsafan, terbuka hati, taufik hidayah daripada Allah, mereka pun masuk Islam. Lepas mereka masuk Islam, jalan manakah? Jalan mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Jalan tu disusun di dalam kitab Minhajul Abidin. Jalan yang disusun dalam kitab Minhajul Abidin. Ini cerita orang yang Tuhan buka hati untuk memeluk agama Islam, untuk masuk dalam agama. Sama juga kita orang Islam. Kita dahulu dalam keadaan lalai, jauh daripada agama. Maka timbullah keinsafan di hati kita yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sedar kitanya untuk mengerjakan ibadah. Tapi dalam keadaan kitanya ilmunya tidak ada. Bila ilmunya tidak ada, jalan manakah yang akan kita berjalan di dalam mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala? Tengok satu golongan, merekalah yang mengaku merekalah jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang lain pula mengaku merekalah jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun nilai, kita pun tilik. Hak ni hak sebenar. Hak ni hak sebenar. Kita nilai, kita tilik dengan apa? Ilmu kita tak ada. Kita nilai, kita tilik dengan apa? Sebab apa? Sebab kita maklum ummah Nabi terpecah kepada 73 golongan di kalangan orang Islam. Yang mana tiap-tiap golongan ni mereka bergembira dengan jalanan masing-masing. Allah Ta'ala berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan, tiap-tiap puak ni mereka bergembira dengan jalanan masing-masing. Mereka mengaku mereka lah jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ni lah pula yang menilai. Kita bernilai tilik-tilik-tilik, kita pun letak hak ni hak sebenar. Kita dalam keadaan jahil, tapi kita pula nilai. Jadi lepas keinsafan, kita turut jalanan sebagaimana yang disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah, yang akan dimulai dengan ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu untuk mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala zahir, kemudian ilmu yang berkaitan dengan mengabdikan diri akan Allah hak syariat batin. Dimulai dengan ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, hak fardu ain. Ini dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau tak ikut jalanan seumpama ni, dakwalah nak dakwa pun. Ada ni. Terkadang kita mengikuti satu-satu jalanan lama sangat-sangat dah. Lama sangat-sangat dah, kita boleh duduk di hadapan dah. Kita pula yang mengepalai. Kita lah pulaknya yang tarik orang. Tapi dalam bab pegangan tak lepas. Dalam bab ibadah zahir, bab semayang, berjemaah, syarat-syarat pun tak lepas. Pembicaraan bab hati berkaitan dengan sifat-sifat kecelaan, berkaitan dengan sifat-sifat kepujian, berkaitan dengan taubah contohnya sifat kepujian pun tak lepas. Tapi sudah mengepalai lama dah. Sebab apa? Sebab pilih jalan yang salah. Kenapa? Kerana mai keinsafan kita dalam kan tidak ada asas ilmu. Sebab itulah saya biasa sebut berkaitan dengan tanggungjawab besar kita orang tua. Tanggungjawab besar kita sebelum anak kita masuk umur baligh, kita wajib kena selesai ajar fardu ain tauhid, kita wajib kena selesai ajar fardu ain fiqh, kita wajib kena selesai ajar fardu ain tasawuf. Ini kewajipan besar atas kita ibu bapa. Kemudian apabila anak kita baligh dalam keadaan ilmu yang secukupnya, tiba-tiba mereka lalai, mereka hanyut dengan dunia mereka.
Kita tidak ada kesalahan ibu bapa. Kemudian marilah keinsafan. Bila umurnya meningkat, mari keinsafan. Bila mari keinsafan, mereka ada cahaya ilmu yang tidak digunakan. Mereka pun tahu jalan untuk kembali. Mereka tidak akan terpengaruh dengan ajakan golongan-golongan yang rupa agama sekalipun yang tidak dipandukan dengan ilmu asas agama. Sebab mereka ada ilmu. Tapi kalau anak kita balik dalam keadaan jahil ilmu fardu ain, kemudian baru mai keinsafan, dia nak turut jalan mana nanti? Pada masa dia balik dalam keadaan jahil ilmu fardu ain, dosa besar. Hanyut dalam keadaan berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari keinsafan dicampur oleh Allah dalam keadaan kembali pada rupa agama, masih lagi dalam keadaan yang sama, mengekali dosa besar, jahil fardu ain. Tapi rupa ibadah dah. Mari daripada mana? Mari daripada kecuaian kita sebagai ibu bapa tidak beri ilmu yang secukupnya pada anak-anak kita sebelum masuk umur baligh. Itu sangat-sangat besar tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Mereka baligh, mereka beramal dengan ilmu yang secukupnya yang kita ajar. Tiba-tiba mereka lalai. Itu kesalahan mereka. Tidak ada kesalahan kita ibu bapa. Tapi nak ceritanya, mereka mari keinsafan kemudian, mereka tahu jalan untuk kembali. Sebab apa? Sebab mereka ada ilmu, ada panduan, tapi mereka tak guna selama ni. Tetapi kalau mereka hanyut dengan kehidupan dunia dan keadaan jahil, mari keinsafan, konon-kononnya sudah berubah daripada kelalaian, daripada jauh daripada Allah, sudah berubah kepada kepada beribadah kepada Allah. Tapi mana ilmunya? Tak tahu nak nilai. Ni mari satu golongan, kamilah jalanan yang sebenar. Mari satu golongan, kamilah jalan yang sebenar. Mereka pun tengok-tengok, ni kenang. Sebab apa? Sebab mereka-mereka ni sangat berakhlak. Mereka-mereka ni sangat baik. Sangat memelihara hubungan ni. Ni suka seumpama ni. Ni kasar sikit. Ni golongan ni baik-baik. Tapi jalanannya macam mana, sebenar ke tak? Memanglah masing-masing mendakwa mereka sebenar. Lepas tu nak nilai macam mana kalau kita dalam keadaan jahil. Sebab ibu bapa tidak beri ilmu secukupnya masuk umur baligh. Inilah hak kecuaian hak paling besar yang akan menentukan kedudukan anak-anak kita di masa hadapan. Ada ni. Ni contohlah contoh orang yang dapat ilmu yang secukupnya. Orang tuanya ajar atau belajar pondok. Tapi pondok ni. Ada setengah tu sebut pondok ni pokno. Pokno, anak tambuh. Ada pokno. Pok yang sudut pondok, anak tambuh. Tapi tambuh tak tambuh pun duk pondok, boleh ilmu juga. Nak lari tak boleh. Kena belajar, bolehlah ilmu. Tapi dah pokno tak lekat lama lah. Tapi boleh ilmu. Untuk asas-asas fardu ain, insya-Allah selesai. Tapi dah tak minat, akhirnya balik semula kepada kehidupan dunia. Balik pada kehidupan dunia, kejar dunia, berjaya dunia. Ibadah tidak dipedulikan. Ibadah tidak dipedulikan. Dalam keadaan hidupnya berjaya, pergi Mekah pun tidak. Tapi oleh kerana orang ni selalu tersilap panggil ayah haji, dah umur patut dah ayah hajinya. Orang pula orang senang. Tak pergi Mekah apa lagi? Pergilah Mekah. Kenapa? Kerana malu, kerana orang tersalah sebut ayah haji. Pergi Mekah. Pergi Mekah paling mahal dah tu. Hak paling cepat dah tu. Puasan. Padahal kehidupannya dunia. Kehidupannya dengan kerja buat berniaga. Apa Mekah, bosan. Nak balik dah ni. Ditanyalah orang terdahulu pergi Mekah 4 bulan tu. Macam mana kamu pergi Mekah? Hak tu cerita lama ni, cerita hak pergi Mekah sekejap Hak dulu pergi Mekah 4 bulan. Dia tanya orang hak dahulu pergi Mekah 4 bulan. Kamu pergi Mekah 4 bulan rasa macam mana? Saya hak ni pun
Oh, tu jawab 4 bulan tak cukup lagi. 4 bulan tu tak cukup lagi ni. Tahu boleh tak mau balik lagi ni. Tapi apabila pergi Mekah pun semua tu, marilah keinsafan. Pergi Mekah tu memang kena orang dah lah. Pergi Mekah semula. Apa tahu dah pergi Mekah terdahulunya sah. Dia punya rukun syarat cukup sah lah. Tapi pergi Mekah kerana orang pergi Mekah semula. Maka berubahlah mengabdikan diri akan Allah, tapi ada panduan ilmu. Pergi ke masjid nak belajar. Dia nak cari hak ngajar sifat 20. Dia nak cari orang ngajar hak bab semayang. Dia nak cari orang ngajar dalam bab hati. Dengar-dengar orang mengajar duk ceramah je. Jadi dia pun jadi tertanya-tanya. Dia pun jadi tanyalah pihak tempat masjid itu. Pihak masjid terpengung. Sebab apa? Mereka tak tahu waktu. Mereka tahunya asalkan buat kuliah je. Ilmu agama je. Dan ilmu agama Allah ni luas. Ada hak wajib fardu ain, ada hak wajib fardu kifayah, ada hak sunat kita belajar. Yang kamu buat program ni hak fardu ain mana? Dia tahu hak mana ilmu yang nak kena belajar. Sebab apa? Sebab dia nak mengulangi balik. Ni orang baru ni, baru mari keinsafan. Hak ni dah sejak lama dah ni. Maka orang lama ni, dia baru mari, banyak-banyak tu pula. Orang lain molek-molek adanya, tak ada telinga je, biar ilmu apa pun. Apa ni? Tak ada panduan. Hak ni, hak mari keinsafan yang ilmu dapat secukup sebelum balik ni, mari keinsafan, dia tahu jalan. Dia tahu jalan. Nak belajar ilmu mana nak kena belajar. Ni penting ibu bapa ni penting tanggungjawab ibu bapa. Sebab apa? Sebab bila mari keinsafan kemudian dia tahu jalan mana jalan yang sepatutnya dituruti. Ilmunya ada tapi tidak beramal. Jadi kita macam mana? Kita balik kepada kitab Minhajul Abidin. Balik pada kitab Minhajul Abidin. Macam mana susunan selepas daripada dikurniakan keinsafan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak dalam ayat ni, hak Tuhan buka untuk memeluk agama Islam. Hak asal ayat ni. Makna keinsafan, taufik hidayah, terbuka hati bagi agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nur, cahaya taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah mengisyaratkan kepadanya kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sahibus syar'i sallallahu alaihi wasallam, dan telah mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sahibus syar'i, oleh tuan syarak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni dia panggil sahibus syar'i. Syarek dia panggil. Panggil apa? Syarek ni tuan agama. Tuan kepada undang-undang agama. Tuan kepada peraturan agama. Jadi bila sebut Nabi kita sahibus syar'i ataupun syarek, tuan agama, adalah majazi. Sahibus syar'i hakiki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tuan agama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasul, utusan, bukan tuan sebenar. Jadi tuan sahibus syar'i, tuan syarak, tuan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi letak Nabi ni dipanggil majazi. Ada ni. Hak tuan yang sebenar Allah Ta'ala. Hukum Allah, kita kata hukum Nabi. Hukum Nabi tu majazi. Bukan hukum hak Nabi. Hukum hak Allah. Nabi sebagai Rasul utusan, bukan tuan hukum. Tapi kita panggil hukum Nabi, agama Nabi. Sebenarnya hukum Allah, agama Allah, syariat Allah, bukan syariat Nabi. Tapi kalau kita kata syariat Nabi, boleh. Tapi secara majazi letak je. Sebab oleh kerana Nabi ni Rasul
yang bawa jadi seolah-olahnya hak Nabi, tapi sebenarnya hak Tuhan. Jadi sahibus syar'i, hak hakiki dia panggil, hak sebenar-benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini sahibus syar'i Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil majazi. Satunya hakiki, satunya majazi. Antara dua ni kita kena ingatlah istilah ni. Kalau hakiki kita faham dah. Bahasa Malaysia pun ada hakiki. Apa hakiki? Sebenar-benar. Cuma kalau sebut majazi, majazi itu bahasa Malaysia kita tak ada. Majazi ni kalau biasa terjemahan dia kata pinjaman. Pinjaman ni bukan pinjaman tu ni hak tulis iklan di tepi jalan tu, pinjaman berlesen tu, tu alung. Pinjaman ni apa? Pinjaman mana? Bukan hakiki lah. Pinjaman ni letak. Letak. Nabi kita sahibus syar'i. Letak saja je. Hakiki dah. Dah hakiki sahibus syar'i Allah Taala, bukan Nabi. Letak pada Nabi ni dipanggil majazi. Ni contohlah. Wujud Allah, wujud hakiki. Dah kita wujud ke tak? Kita ada ke tak? Ada majazi. Ada hakikinya macam mana? Ada yang wajib, yang tidak ada permulaan, yang tidak ada kesudahan. Itu ada yang sebenar-benar. Ada kita ni sebelumnya tiada, nanti akan tiada. Diadakan oleh Allah, dikekalkan ada oleh Allah, boleh ditiadakan bila-bila masa oleh Allah. Jadi ada tu adalah, tapi dia panggil majazi. Gitu je lah. Hakiki, majazi. Ini contoh. Hak hakikinya kesemua perbuatan-perbuatan Allah. Kita kata ini kesemuanya perbuatan Allah ni. Dia panggil isnad hakiki. Kita sandar perbuatan kepada perbuatan Allah. Ini hak sebenar-benar. Tiba-tiba kita sandar perbuatannya kepada makhluk. Sandar kepada manusia. Sandar kepada malaikat contohnya. Sandar pada malaikat. Malaikat yang menurunkan hujan. Malaikat yang menurunkan rezeki. Malaikat yang meniupkan roh. Malaikat yang mencabutkan roh. Itu majazi. Yang hakikinya Allah yang rezeki, Allah yang menghidup, Allah yang memati. Wa yarzuqu man yasha. Rezeki oleh Allah akan siapa yang ia kehendak. Allah Ta'ala yuhyi wa yumit. Allah yang menghidup, Allah yang memati. Dah kata malaikat yang menurunkan rezeki, malaikat yang meniupkan roh, malaikat yang mencabutkan roh. Itu majazi, bukan hakiki. Malaikat yang mentadbir alam, mudabbirati amra tu, mudabbiratul umur. Malaikat yang mentadbir alam, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Empat tu malaikat ni yang mentadbir alam. Itu majazi, letak je. Hakikinya mudabbir hakiki siapa? Yudabbirul amra minas sama. Allah Ta'ala yang mentadbir, Allah mudabbir hakiki. Yang mengatakan hakiki Allah Ta'ala. Letak pada malaikat sama, letak kepada manusia sama, letak kepada asbab sama, dipanggil majazi. Tak salah, tapi bukan hakiki. Letak kenyang kepada nasi, letak hilang dahaga kepada air, letak panas kepada api, kepada matahari ke, letak sejuk kepada kipas, kepada aircon ke, majazi. Tak ada salah letak tu. Tapi hakikinya yang mengenyangkan Allah, yang menghilangkan dahaga Allah. Itu hakiki. Kena beza gitu lah. Salah kau cakap majazi tu? Tak salah, cakap asbab. Tapi sebenar-benarnya asbab ke? Tak. Asbab makhluk. Wa imam makhluk tu nama malaikah pun, makhluk yang paling besar sekalipun, tak boleh bekah sama sekali. Semua yang berlaku datang daripada Allah. Itu hakiki. Ni cakap majazi pun salah, tak mengaji. Orang panggil gitu.
Kamu ni nasi. Allah yang mengenyangkan. Itu hakiki. Yang duk cakap nasi ni majazi, tak ada salahnya. Tapi dah salah pengajian, tak ada nak beza mana hakiki, mana majazi. Oh cakap asbab sikit, oh mu ni tak ada Tuhan mu ni. Mu ni kok nasi, obat tak ada Tuhan mu ni. Cakap obat. Lepas makan obat ni stabil penyakit contohnya. Itu majazi bukan hakiki. Contoh sekarang ni lah. Virus vaksin. Dua tu tak lari dah. Kalau petang-petang dari TV tu. Virus vaksin. Ada tak? InsyaAllah datang daripada Allah. Qada Allah ada tak? Selama-lama petang tu dalam TV tu. Hak tu cakap dalam TV tu. Hak glamour, hak paling glamour sekali tu lah. Cerita berapa kes, berapa tu, berapa ni, berapa tu lah. Ada tak cakap? Qada ada tak? Tak ada. Virus vaksin. Ada lain dah. Lepas tu macam mana tu? Itu majazi. Letak pada asbab. Pegangan dia macam mana? Dia orang Islam. Kenapa kita nak tambah pegangan dianya? Dah langsung tak ada sebut Tuhan tu. Allah. Jangan duk tambah lah. Sebab dia orang Islam, maka percakapan dia majazi. Tapi kalau cakap tu orang kafir, cakapan dia adalah hakiki. Ada ni. Kalau orang kafir cakap virus vaksin, itulah pegangan dia. Kalau kafir, hakiki dia. Kita tak kata majazi. Sebab apa? Pada orang kafir. Tapi kalau orang Islam yang bercakap majazi. Sebab apa? Orang Islam ada akidah. Pasti mereka berpegang segala-galanya yang hakiki datang daripada Allah. Masalah. Lepas tu macam mana dia sebenar pegangan? Bukan urusan kita. Badan ni. Cuma oleh kerana dia orang Islam, cakapan tu majazi. Yang kena faham situ. Ni orang ada salah pengajian ni kat gitu. Tu tak ada Tuhan langsung dia bercakap. Sepatah dak sebut Tuhan. Sepatah dak sandar ke Tuhan. Makhluk je. Majazi dia panggil. Bukan hakiki. Faham tak ni? Tu pasal belajar jugalah tu. Belajar. Tapi tak kena guru. Tak nak beza mana hakiki dengan majazi. Macam sini ni, majazi lah. Sahibus syar'i, tuang syarak Nabi kita. Nabi kita rasul, utusan. Bukan tuang agama. Nabi kita ni utusan. Kalau kita macam postman lah, tukang bawa. Postman tukang bawa. Barang dia bawa tu hak dia ke? Hak postman? Tak. Bukan postman. Dia hanya tukang hantar saja. Jadi sini disebut Nabi kita sebagai sahibus syar'i. Sabdanya sabda sahibus syar'i, innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wansyaraha. Infasaha wansyaraha. Macam ada titik dak, kha dak. Infasaha, ha bukan kha. Wansyaraha. Bahawasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nur itu cahaya, ni cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala itu, apabila masuk ia nur, ia cahaya di dalam hati, bila masuk je luas ia hati dan terbuka. Luas ia, luas. Jangan lus pula. Lam waw sing. Lus. Lus tu lain. Kita aja luah ke mana? Lam waw alif dah. Sing kalau kita. Tak salah ni ejaan dia. Lam waw sing lus. Bahawasanya nur itu cahaya makrifah, cahaya taufik hidayah itu bila masuk ia nur di dalam hati, bila masuk saja luas ia, nescaya luaslah hati dan terbukalah hati. Terbukalah nak terima Islam. Terbuka nak terima Islam. Pada masa sebelum Tuhan campurkan nur tu, Tuhan bukakan dada tu, dia nampak Islam ni maknanya buruk. Islam ni macam contoh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lah. Sampai peringkat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benci sangat-sangat.
nak bunuh Nabi SAW, tuan atur asbab, terbuka hati, terima agama, terima sungguh-sungguh. Ada ni. Jadi apabila nur tu masuk dalam hati, kata Nabi, hati tu jadi luah, terbuka, nampak mana kau hak sebenar. Tapi kalau hati tu tidak ada nur, sempit, tertutup, tak nampak benda sebenar. Walaupun orangnya cerdik sangat-sangat, tapi tak nampak benda sebenar. Bayangkan kalau kiralah dengan Nabi SAW, tak ada dah. Dan Nabi dikenali sebagai manusia yang paling baik. Tak ada dah. Di Mekah tak ada dah. Kalau nak cerita bab keturunan, keturunan pembesar-pembesar, keturunan orang mulia-mulia, tok nenek tu pun sebaik-baik manusia dah. Tok nenek ni tak ada cerita-cerita buruk daripada nenek apa? Ibu bapa Nabi, tok nenek ni tak ada. Orang baik-baik. Lahirnya Nabi SAW daripada ibu yang paling baik pada masa itu, Abdullah, dan ayah yang paling baik Abdullah, dan ibu yang paling baik pada masa itu Aminah. Maka dikatakan pasangan yang paling baik. Lahirlah Nabi SAW. Di Nabi pula berlaku perkara pelik-pelik daripada budak-budak lagi. Cerita pelik di Nabi ni bukan cerita masa kita. Pada masa tu di Mekah pun masyhur dah dengan cerita pelik di Nabi kita ni. Nabi kita ni orang pilihan ni. Sampai ke Nabi besar, tak ada satu pun kesalahan yang orang boleh cerita. Segala-gala di Nabi. Mana ada kata kau? Tak ada dah ikut Nabi belaka. Tak ada tinggal seorang lah. Tapi bila Tuhan tak buka, hati jadi sempit, hati jadi tertutup. Bila masuk nur, barulah hati jadi luah, hati jadi terbuka. Lepas tu, lepas Nabi dilantik ni Rasul, berlaku pula mukjizat. Apa benda lagi nak? Bila berlaku mukjizat, tak ada dah. Ada katanya. Tapi bila Tuhan tidak campur nur cahaya, hati jadi sempit, hati jadi tertutup. Masuk nur, barulah hati jadi luah, hati jadi terbuka. Nur ni daripada Allah, taufik hidayah daripada Allah. Rasul tak boleh bagi taufik hidayah. Tapi nak ceritanya, kalau kita katalah adat kata, kalau kita kata tak ada seorang orang Mekah tak terima agama Islam. Macam mana kita orang kemudian cerita mukjizat Nabi, cerita, tapi macam mana kita boleh percaya sepenuhnya? Itu dia panggil nur taufik hidayah daripada Allah. Boleh kita percaya? Walah, cerita-cerita hak terdahulu. Orang kafir Mekah ni mukjizat berlaku depan mata lendir. Pada ni. Berapa ratus orang je orang Mekah yang masuk Islam. Ratus-ratus orang sahaja dalam tempoh 13 tahun. Sebab tidak, Tuhan Allah Ta'ala tidak buka hati untuk terima agama. Taufik hidayah milik Allah, bukan milik Rasul. Tuhan buka hati, terima Islam mudah-mudah, macam orang Madinah yang tak kenal Nabi SAW. Kita orang kemudian 1400 tahun lebih dah boleh terima molek-molek. Itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang buka hati untuk terima agama. Jadi apabila nur tu masuk, kata Nabi SAW, hati akan jadi luas dan hati akan jadi terbuka. Jadi ayat dengan hadis ni nak cerita berkaitan dengan keinsafan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinsafan tu datang dari taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tu pula tu, macam mana perjalanan atas bahagian masing-masing. Tuhan kata fatuba, Tuhan kata dalam hadis kursi, fatuba liman qaddartu ada yadahi khair wa wailun liman qaddartu ala yadahi syar. Maka Tuhan kata, bertuahlah mereka yang aku takdirkan atasnya kebaikan,
Dan celakalah bagi mereka yang aku takdirkan atasnya kejahatan. Semuanya tahta masyiatillah, atas kehendak Allah, baik ataupun jahat. Tuhan kehendak baik, dia dapat kebaikan. Tuhan kehendak jahat, dia akan dapat kejahatan. Dia akan celaka, binasa selama-lamanya. Segala-galanya balik kepada bahagian masing-masing, datang dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita boleh belajar sikit sebanyak, belajar kita pun kita atur molek, kita belajar ni fokus pada fardu ain tauhid, fokus pada fardu ain fiqh, fokus pada fardu ain tasawuf. Bahagian kita wajib bersyukur kepada Allah. Itu bahagian kita. Mudah-mudahan Tuhan beri pula kekuatan kepada kita untuk beramal sampai ke mati. Yang kita lupa pula. Kalau lupa pula, akulah belajar fardu ain, orang lain tak belajar. Belajar fardu ain tu mari daripada mana tu? Taufik hidayah Allah. Bila kita belajarnya? Baru je. Dah sebelum ni? Pada ni. Jadi hak baru ni pun kita bersyukur. Jangan kita lupa akan kesemua tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena sentiasa berdoa. Allah Ta'ala kekalkan kita atas agama Allah, kekalkan kita atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas kitanya menyampaikan. Tugas kitanya bawa agama kepada anak cucu kita. Mereka terima ataupun tidak terima, bahagian masing-masing, taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terima, alhamdulillah, itu datang daripada Allah. Mereka tak terima, kita redha, bahagian masing-masing. Kalau kita duduk tangga tu, kita duduk kadang ketenangan semuanya. Tuhan qadakkan macam mana, baik ke, jahat ke, manis ke, pahit ke, qada Allah, kita dalam keadaan tenang. Sebab apa? Sebab kesemua tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembah bertanya oleh sahabat, ya Rasulullah, adakah baginda maka itu alamah tanda yang namakan itu dengan dia sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajafi an daril rurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.